pencak silat, ingat Sheikh Alauddin. Semasa kecil saya ingin menjadi seorang guru. Saya tidak begitu suka berbual pasal diri memang seorang yang pendiam dan amat pemalu. Main goli, main Kampung captik. itu adalah Peluang untuk anak-anak Mampu muda. memikat dengan bahasa yang mudah. Projek Bual adalah hasil usaha sama Projek Memori Singapura SMP di Lembaga Perpustakaan Negara untuk menjayakan ulang tahun Singapura yang ke-50. SMP adalah sebuah gerakan nasional yang bertujuan untuk merakam, dokumen dan memberi akses awam kepada detik-detik kenangan berharga yang berkaitan dengan Singapura. Kenangan-kenangan ini adalah ingatan rakyat Singapura secara individu dan juga pertubuhan, persatuan, syarikat-syarikat dan kumpulan-kumpulan tanah air. Selaras dengan kepentingan sosial yang lebih besar, Bual bertujuan untuk menjadi sumber maklumat yang sahih dan berguna kepada rakyat Singapura. Kami ingin orang ramai mempunyai akses kepada cerita-cerita unik anggota masyarakat Melayu Islam tempatan. Projek Bual memaparkan kejayaan dan mengakidkan rencana daripada individu-individu Melayu Islam yang telah membuat sumbangan penting dalam pembangunan Singapura. Personaliti-personaliti dikenal pasti atas dasar kepimpinan dan kejayaan dalam bidang masing-masing. Di antara bidang-bidang yang terpilih adalah seni dan hiburan, perniagaan, bahasa dan akademik, sukan, politik dan agama. Bual berharap untuk menelusuri kehidupan sumbangan dan mendengar sudut pandang ikon-ikon ini. Projek ini bertujuan untuk memupuk kesefahaman yang lebih mendalam di kalangan masyarakat, memupuk rasa kekitaan yang lebih kukuh, di samping mendidik masyarakat tempatan mengenai perkembangan dan cabaran yang dihadapi masyarakat Melayu Islam. Hasil projek ini adalah sebuah bahan rujukan tentang ikon-ikon era ini untuk kajian generasi rakyat Singapura yang akan datang. Rakaman ini boleh diakses dengan mudah oleh masyarakat Singapura di dalam dan juga di luar negara, dan juga penonton yang terdiri daripada penyelidik, pelajar, profesional dan juga pengunjung yang lain. Dokumentasi ini adalah rakaman temu Bual sepanjang 1 hingga 2 jam untuk setiap ikon. Temu Bual akan dilakukan dalam 3 bahagian, iaitu pertama, latar belakang dan cerita-cerita peribadi. Kedua, tugasan semasa dan pandangan mengenai industri masing-masing. Dan akhir sekali, rancangan peribadi untuk masa depan dan pandangan masa depan tentang industri masing-masing. Bukan sahaja seorang ibu di rumah, beliau juga seorang ibu di Dewan Parlimen. Kita bersama Speaker Parlimen wanita yang pertama, Puan Halimah Yaakob. Selamat datang Puan Halimah, dan yang pertama dan utama kami ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Projek Bual pada hari ini. Terima kasih kerana telah menjemput saya. Puan Halimah, kalau di Dewan Parlimen lebih mesra dikenali sebagai Madam Speaker. Apakah dari sejak kecil lagi Puan Halimah bercita-cita untuk menyandang jawatan sebegini? Oh, saya rasa tidaklah. Tidak begitu jauh fikiran saya, pandangan saya semasa kecil. Sebenarnya semasa kecil saya ingin menjadi seorang guru. Dan jadi mungkin telah diaturkan bagi diri saya untuk menjadi speaker dan mungkin peluang juga timbul, maka saya memegang jawatan tersebut. Daripada kajian kami, Puan sendiri dibesarkan di Hindu Road, di kawasan Serangoon. Apakah kenangan-kenangan manis yang boleh Puan ingat tentang sejarah ataupun kawasan itu sendiri? Kawasan Hindu Road tu seperti yang kita lihat daripada namanya, memang diduduki oleh ramai keluarga Hindu, keluarga India. Jadi jiran-jiran saya semua orang India. Jadi kenangan manis ialah bermain dengan anak-anak jiran yang mereka beragama Hindu, orang India. Dan yang paling saya sukai adalah bila masa Deepavali. Kalau Deepavali lebih meriah daripada Hari Raya sebab saya merupakan salah satu daripada 2 keluarga Melayu di situ. Yang lain semua jiran kami adalah orang India. Jadi kalau Deepavali memang meriah, banyak kuih-kuih India. Terdapat sebuah kuih, saya ingat kalau dia seperti bola, kalau dibuang di tembok pun tidak pecah. Kan? Jadi kuih tersebut buat masa ni saya tidak pernah lihat lagi bila saya pergi ke rumah
orang India bila mereka menjemput saya. Jadi merupakan kenangan manis bagi saya lah. Ya. Jadi kalau bermain dengan kawan-kawan, kegiatannya macam mana tu? Apakah permainan-permainan yang sering dimain? Kalau anak lelaki mesti main bola kan? Aha. Kalau kaum wanita pula bagaimana? Anak-anak kecil perempuan pada Main masa tu? apa tu, batu selembat. Batu selembat. Ya, main masak-masak, main lari kat padang, kejar-kejar dan sebagainya lah biasanya. Dan pada masa tu kan, sungguh pun mereka merupakan seolah-olah perkampungan India, namun mereka mempunyai konsep sama seperti perkampungan Melayu. Itu mereka tidak menutup pintu, semua rumah terbuka, kita boleh masuk dan keluar dan sebagainya lah. Tidak ada banyak sekatan dalam perhubungan antara jiran pada masa itu. Jadi saya rasa kalau kita lihat, memang itu merupakan keadaan di masa silam, masa lampau, di mana terdapat lebih banyak perasaan sokong menyokong antara satu dengan yang lain. Tidak ada banyak yang membezakan kita dari segi perhubungan antara jiran dan kawan dan sahabat tetangga. Jadi Puan pula bersekolah di Sekolah Perempuan Cina Singapura, kalau tidak silap saya, dan anda berbahasa Melayu dan bersekolah di sekolah yang berbahasa Cina. Bagaimana agaknya penyesuaian diri itu sendiri? Sebenarnya mak saya meletakkan saya di sekolah Singapore Chinese Girls School kerana mungkin buat masa tu mak saya bekerja dengan seorang keluarga India jugalah, dan anaknya juga pergi ke sekolah tersebut. Jadi saya rasa mungkin mak saya rasakan memang lebih senang kalau dia ikuti apa majikan sekolah yang diletakkan majikan anaknya, anak perempuannya. Namun sekolah tersebut merupakan mereka mempunyai sejarah sebagai sebuah sekolah yang diadakan untuk pelajar-pelajar perempuan daripada kaum Baba dan Nyonya, dari kaum peranakan Cina. Jadi beberapa tahun sebelum saya memasuki sekolah tu, mereka telah membuka pintu kepada semua bangsa. Pada awalnya ditubuhkan sekolah tersebut hanya dikhususkan untuk bangsa Cina sahaja. Jadi saya rasa itu juga satu cara di mana kerana itu ditekankan oleh pemerintah mahu sekolah tersebut dibuka kepada semua bangsa di Singapura. Kelas bahasa Melayu pula bagaimana? Berapa ramai orang agaknya? Segelintir saja? Segelintir saja. Semasa saya berada di sekolah darjah rendah dan juga di sekolah menengah di Singapore Chinese Girls School, saya merupakan cuma seorang sahaja pelajar Melayu dalam darjah saya. Dari darjah 1 hingga ke menengah 4. Saya merupakan cuma seorang sahaja. Dan di seluruh sekolah tersebut, saya ingat cuma hanya terdapat mungkin 5 saja pelajar Melayu pada masa saya bersekolah di sekolah tersebut. Kemudian Puan Halimah melanjutkan pelajaran di Sekolah Perempuan Tanjung Katong untuk peringkat GCEA. Adakah kedua sekolah ni ada sekolah perempuan kalau tidak salah saya, dan mungkinkah pendidikan di sekolah perempuan ini membuat atau membentuk Halimah Yaakob yang ada sekarang ni? Saya memang lebih gemar belajar di sekolah perempuan. Mungkin kerana saya sekolah di darjah rendah di sekolah perempuan, jadi saya memang memilih Tanjung Katong kerana ia merupakan sebuah sekolah khusus untuk pelajar perempuan. Dan saya rasa memang terdapat nilai-nilai, ciri-ciri di sekolah-sekolah perempuan tersebut yang saya rasa dapat menggalakkan pelajar wanita. Tapi pada pendapat saya, pada keseluruhannya, kalau kita lihat sistem pendidikan hari ini, memang nilai-nilai yang penting yang diterapkan boleh dikatakan umum, memang secara general dapat kita lihat di semua sekolah-sekolah. Tapi mungkin itu cuma pilihan saya lebih selesa pergi ke sekolah demikian. Dari zaman sekolah rendah hingga ke universiti, ada tak guru-guru yang telah mempengaruhi hidup Puan sendiri? Saya rasa terdapat seorang guru semasa saya dalam menengah 2 di Singapore Chinese Girls School, dan saya teringat guru tersebut kerana saya setiap hari bila saya ke sekolah, sebab saya perlu membantu ibu saya di gerai makanannya, bapa saya meninggal bila saya berumur 8 tahun.
Jadi setiap pagi kalau sekolah saya bermula pada di bahagian tengah hari, saya pagi pergi menolong ibu di kedai, di gerai makannya, dan kalau sekolah saya pada masa pagi, saya akan selepas saya selesai sekolah, saya membantunya di gerai dan kemudian pulang dengan mak waktu malam. Jadi rutin tersebut setiap hari saya rasa sungguh memenatkanlah. Jadi kalau pergi ke sekolah saya suka duduk di belakang. Jadi saya tak perlu dengar apa yang cikgu cakap. Kadang-kadang saya tidur di belakang. Di darjah. Dan ada seorang guru, dia melihat saya dan dia pada suatu hari itu dia panggil saya, dia suruh saya duduk di depan. Depan sekali, depan meja dia. Dan dia bagi tahu saya tidak maulah. Dia kata, no, you have to come to the front. You have to sit there. Kemudian saya tanya kepadanya kenapa saya perlu berubah tempat duduk. Katanya, I think you can do better than what you are doing now. You can do much better. Jadi saya rasa perasaan keyakinan yang diberi kepada diri saya seolah-olah memberikan keyakinan kepada diri saya sendiri. Sebab buat masa tu saya lihat memang markah saya semakin menurun. Because saya seolah-olah hilang keyakinan dan juga hilang fokus kepada pelajaran. Terlampau banyak cabaran dalam hidup, terpaksa bekerja, membantu dan sebagainya, terlampau penat, kadang-kadang tak pergi ke sekolah dan sebagainya sebab tidak dapat membuat kerja-kerja sekolah. Jadi kadang putus asa lah, tak nak pergi ke sekolah. Jadi saya rasa jadi keyakinan yang diberikan oleh guru tersebut amat penting bagi diri saya. Sokongan, keyakinan. Dan saya ingat guru tersebut yang menjadi contoh yang baik bagi diri saya lah. Puan ingat namanya? Nama dia saya agak dah lupa, tapi saya ingat bila dia telah meninggal dan disiarkan di akhbar tentang kepergian dia. Ya, kepergiannya. Ya. Siapa sangka seorang murid yang satu hari itu ketika itu duduk di belakang dan sekarang seorang speaker parlimen. Duduk di depan parlimen sekali. Sebagai seorang murid dan juga seorang pelajar, bagi Puan Halimah Yaakob sendiri, anda seorang murid yang bagaimana? Saya seorang murid yang sederhana. Very ordinary. Bukanlah murid yang cemerlang, namun dan saya seorang slow beginner. Slow beginner. Bermula amat lemah, perlahan, tetapi saya rasa saya mula berusaha dengan lebih gigih masa saya dalam menengah 3 hingga ke menengah 3, 4 dan seterusnya. Dan sebab saya menjadi lebih gigih dalam pelajaran saya, bekerja lebih keras adalah kerana ibu saya. Sebab saya lihat ibu saya tidak pernah mendorong saya, memaksa saya untuk belajar. Namun beliau saya dapat lihat kalau saya bawa balik report kad saya dan dia lihat kalau saya tak lulus, dia rasa amat sedih. Tapi dia tak pernah mengatakan sesuatu. Sama ada perasaan kecewa dan sebagainya. Tapi saya dapat lihat daripada wajahnya bahawa dia kecewa. Jadi saya merasakan bahawa penting bagi saya tidak mengecewakan ibu saya dan saya berusaha untuk memperbaiki diri. Dan kadang-kadang semasa membantu ibu di gerai makan, saya juga akan belajar kan semasa bila ada masa tidak ada pelanggan dan sebagainya, dan saya terus berusaha lah insya-Allah. Jadi saya rasa saya memang slow beginner, tapi saya pick up selepas tu dan alhamdulillah dapat lulus dan masuk ke universiti. Sudah lebih 30 tahun Puan tinggal di Yishun dan bersama keluarga, dan Yishun dari sebuah desa yang agak kosong sekarang satu estate yang cukup membangun dan agak lengkap. Apakah yang membuat anda rindu pada Yishun yang lama misalnya? Yishun yang lama tidak begitu pesat. Kalau kita lihat Yishun pada hari ini terlampau banyak bangunan. Terlampau banyak bangunan. Terlampau banyak kereta di jalan kawasan Yishun, lebih banyak flat-flat yang sedang dibina. Saya rasa ruang kosong tu tidak ada lagi, tidak lapang. Jadi itulah sesuatu yang saya rasa yang terkilan lah. Ya. Jadi kalau ada lebih banyak kelapangan, lebih banyak kawasan di mana kita dapat lihat ada kekosongan. Saya rasa lebih baiklah. Tapi saya rasa
ini adalah keperluan semasa. Harus pembangunan. Harus pembangunan. Jadi terpaksa kita menyesuaikan diri. Ada tak tempat kegemaran anda di Yishun sendiri? Tempat kegemaran saya adalah reservoir di Yishun. Itu tempatnya agak nyaman dan bagus, banyak pokok-pokok dan sebagainya. Memang sesuai lah untuk kita berjalan, untuk mengambil sedikit masa untuk sama-sama berfikir dan sebagainya. Itu tempat kegemaran saya, tapi saya tidak mempunyai banyak masa untuk berjalan di kawasan tersebut. Saya faham. Saya cukup faham.